Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 154. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas kita dapat tengok memang totally fokus dekat pertarungan di antara Awaken Garo menentang Silver Fang. Malah pertarungan di antara mereka berdua berakhir dengan Silver Fang telah tewas di tangan Awaken Garo. Selepas Silver Fang dah tak mampu untuk meneruskan pertarungan tersebut setelah Silver Fang bertahan dari serangan yang dilakukan oleh Awaken Garo, iaitu Ultimate Combo, Water Stream Whirlwind, Roaring Aura Ripping Fist. Tambahan apa yang lagi menarik untuk dalam chapter yang lepas, kita telah dikejutkan dengan kemunculan penuh karakter God yang telah mengambil semula kekuatan daripada Homeless Emperor. Dan Homeless Emperor pun telah mati dalam chapter yang lepas. Jadi untuk dalam chapter kali ni memang banyak gila benda yang jadi. Dan akhirnya wira utama untuk dalam anime One Punch Man telah pun kembali untuk beraksi semula. Aku memang dah tak sabar gila nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter 154. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Ok guys, sebelum kita sambung lain video, aku nak shout dekat satu channel iaitu Yusof Grealish. Tapi owner untuk channel ni bukanlah player bola yang main dekat Manchester City tu. Bukan, jangan salah faham. Konten untuk channel ni lebih kepada gaming main PES Mobile. Korang boleh tengok lah skill-skill dan gameplay yang Yusof Grealish gunakan dalam game PES yang dia mainkan. Konten dia ni bagi aku memang cukup menarik dan dia mempunyai cara yang tersendiri untuk menghasilkan konten. Jadi macam biasa, tunggu apa lagi gang? Jom kita support dan subscribe channel Yusof Grealish dan support juga video-video yang telah dihasilkan oleh dorang. Kita support channel dorang sampai dapat cecah 1k subscribers yang pertama. Ok, chapter 154 yang bertajuk Ultimate Hellfire Blast Wave Motion Cannon, yang mana tajuk untuk dalam chapter kali ini merupakan nama teknik rahsia King yang digempar-gemburkan oleh semua orang yang bakal digunakan oleh King untuk menewaskan kesemua monster ancaman naga yang berada dekat sana. Dan untuk dalam cover page kali ini ada gambar Saitama dengan ada ayat Destroy everything to the end of the earth. Chapter kali ini bermula dengan situasi selepas The Black Sperm dan Golden Sperm telah bergabung sehinggakan jumlah mereka mencecah 54 trilion dan berubah menjadi Platinum Sperm untuk berhadapan dengan King. Jadi apabila Platinum Sperm dah berubah sepenuhnya, reaksi untuk kesemua hero yang berada dekat sana memang terkejut gila lah melihat perkara tersebut berlaku. Dan kita dapat tengok walaupun Platinum Sperm dah berubah sepenuhnya, King masih lagi steady tau, duduk dekat tempat yang sama sambil peluk tubuh dia melihat Platinum Sperm. Jadi disebabkan tu Atomic Samurai pun pelik lah. Kalau lah King ada teknik rahsia yang diboleh gunakan, kenapa dia masih lagi tak bertindak? Malah Emperor pun salah faham lagi tau dekat King, sebab dia ingat King masih lagi tak bertindak disebabkan King nak tunggu musuh yang sedang dia hadapi sekarang ni berubah ke form terbaik dia dulu. Barulah King akan melancarkan serangan terhebat dia untuk menewaskan ke semua monster yang ada dekat sana. Jadi tak lama lepas tu pun tiba-tiba King telah memulakan pergerakan dia dengan King telah membuka kedua-dua belah tangan dia seakan King dah bersedia untuk melancarkan serangan Ultimate Hellfire Blast Wave Motion Cannon. Tapi rupanya yang sebaliknya, yang mana sewaktu King seakan dah bersedia untuk melancarkan serangan terhebat dia tu, tapi rupanya part ni memang bengong tu lah. Masuk air gila part ni. Yang mana dalam hati King berharap kalau lah dia buat gaya macam tu, musuh dia akan takut dan akan melepaskan King hidup-hidup. Waktu ni kita dapat tengok muka King macam tengah serius gila kan. Tapi rupanya hampir juga. Sebenarnya dia tengah dalam keadaan ketakutan gila waktu tu tau. Jadi bila King dah buat gaya macam tu, hero-hero yang lain pun apa lagi kan, diorang semua pun bersorak lah untuk King. Sebab King adalah satu-satunya harapan orang untuk menewaskan ke semua monster yang ada dekat sana. Dan dalam hati King pun terus dia cakap, diorang ni bersorak nama aku sebab diorang happy nak tengok aku mati ke? Nak dijadikan cerita dekat sini, sewaktu diorang tengah happy-happy dekat situ kan, tengah bersorak nama King, secara tiba-tiba Platinum Sperm telah pun menyerang mereka semua sekaligus menggunakan seakan tali yang ada dekat atas kepala dia tu. Dan Platinum Sperm dah bersedia untuk berhadapan dengan King secara 1 lawan 1. Ok, kita stop dulu pasal pertarungan di antara Platinum Sperm menentang King. Sekarang ni kita beralih pula situasi dekat tempat Silver Fang, yang mana selepas dia Silver Fang telah rebah dan tak sedarkan diri, secara tiba-tiba Vomited Furugly telah pun sampai dekat sana untuk membalas dendam terhadap Silver Fang. So Bong pun takkanlah dia nak duduk diam je kan, takkanlah dia nak tengok je Vomited Furugly bunuh Silver Fang kan. Tak adanya, dia pun cubalah untuk berdiri semula bagi untuk menyelamatkan Silver Fang. Tapi walaupun waktu tu Silver Fang dah tak sedarkan diri, tapi suara hati dia tetap dapat berhubung dengan Garo, dengan Silver Fang suruh Garo untuk dengar suara hati dia. Jadi tak lama lepas tu pun secara tiba-tiba muka Garo makin meretak lagi, sampaikan dekat bahagian mata kiri dia telah pun pecah sehingga menampakkan mata manusia dia yang mula menyedarkan diri. Jadi apabila Vomited
Vomited Furugly dah mula nak menyerang Silver Fang menggunakan serangan Full Body Melting Punch. Tiba-tiba Awaken Garou terus dia menjerit dekat sana. Lalu dia terus dia menyerang Vomited Furugly sampaikan perut Vomited Furugly telah pun berlubang. Dan benda ni memang membuatkan Bom terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Awaken Garou. Malah Awaken Garou tak berhenti macam tu je tau. Lalu dia terus dia menuju ke tempat pertarungan di antara Platinum Sperm menentang King. Jadi sekarang ni kita berbalik semula situasi dekat pertarungan di antara King menentang Platinum Sperm. Sewaktu King baru je nak melancarkan serangan hayalan semua orang tu, iaitu Ultimate Hellfire Blast Wave Motion Cannon. Dalam masa yang sama, tak sampai beberapa saat, hanya beberapa detik je, Awaken Garou yang menuju ke tempat dorang terus dia menyerang Platinum Sperm dan Evil Natural Water sekaligus dalam sekali mata je, sehingga menyebabkan serangan yang dilakukan oleh Awaken Garou tu terlalu pantas, membuatkan semua orang ingat efek letupan yang berlaku dekat sana sampaikan Platinum Sperm dan Evil Natural Water terus dia tewas adalah disebabkan efek serangan yang dilakukan oleh King. Tapi sebenarnya semua yang berlaku dekat sana disebabkan serangan daripada Awaken Garou. Sampaikan King sendiri pun macam tak percaya tau apa yang sedang berlaku. Adakah hasil letupan tu berlaku betul-betul daripada dia ataupun sebaliknya? Dan hasil serangan daripada Garou pun telah menyebabkan Vomited Furugly juga telah pun tewas. Di hujung chapter kita dapat tengok Garou seakan dah mula dapat kesedaran dia semula selepas dia melihat keadaan Silver Fang, dan secara tiba-tiba telah munculnya seakan satu portal ataupun satu berbola teleport daripada Blast yang telah pun teleportkan Flashy Flash, Saitama dan juga Manako dekat tempat pertarungan betul-betul berhadapan dengan Awaken Garou. Dan chapter 154 pun habis macam tu je. Jadi kita dapat tengok untuk dalam chapter 154 ni, akhirnya Wira yang dinanti-nantikan semua orang telah pun tiba dekat sana. Dan aku boleh cakap event pertarungan di antara pasukan hero menentang Monster Association ni dah nak sampai ke penghujungnya tau. Lagi-lagi Saitama pun dah sampai dekat sana, memang sekejap je lah dah nak habis kan. Dan lepas ni akan fokus pula pertarungan di antara Awaken Garou menentang Saitama. Jadi aku memang looking forward gila untuk dalam chapter akan datang, dan aku memang dah tak sabar gila nak tengok event ni berakhir. Dan bermulanya event pertubuhan organisasi hero terbaru pula, iaitu New Heroes. Apapun harapnya manga One Punch Man ni terus konsisten keluar setiap minggu, dan kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Okey korang, aku nak bagi tahu ni, sekarang ni Faiz di studio ada keluarkan t-shirt Sublimation Anime 2 design yang terbaru tau, iaitu design anime Naruto karakter Hatake Kakashi aka Rokudaime Hokage, dan juga design anime Demon Slayer karakter Rengoku Kyojuro. Kedua-dua design ni memang design kami sendiri dan memang cantik gila. Untuk kualiti baju pula, korang jangan risau lah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Jenis kain yang kita orang pakai ialah microfiber interlock, jadi memang cukup selesa dan tak panas langsung tau. Kalau korang nak buat untuk bersukan pun tak ada masalah. Dari segi printing pula, korang jangan risau, korang basuhlah macam mana sekalipun memang tak akan tanggal, sebab baju ni jenis sublimation. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian yang korang buat, korang akan dapat pelbagai barang anime. Dan baju ni juga ready stock tau, ada size S sampailah size 4XL. Kalau korang order hari ni, esok juga kita orang kapus. Jadi kalau korang nak nampak lebih bergaya ataupun berminat nak dapatkan baju anime limited edition keluaran Faiz di studio, korang boleh je order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor kami. okey? Link semua kita orang dah ada letak dalam bio ataupun description. Jadi jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat-sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.